Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri kuliah kita di PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, dan kita akan membacakan satu kitab, iaitulah 77 cabang iman, di mana sebelum ni kita dah bahaskan tentang keimanan kepada Allah. Kita dah bahaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan martabat-martabatnya serta perkara yang meninggikan iman dan merendahkan atau melemahkan iman. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa iman ni ada beberapa cabang dan ada 70 lebih, dan pengarang kitab kita ni telah meletakkan 77 cabang iman. Itulah Imam Al-Baihaqi Syu'abil Iman. Kemudian pada pagi ini kita akan mula berbicara tentang cabang-cabang iman. Yang pertama, cabang iman yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila bercakap tentang iman, dia adalah semulia-mulia keperluan kita, dan dia adalah sebesar-besar tujuan dan matlamat kita, dan dia adalah kunci utama dalam kehidupan ini. Dengan iman, seorang hamba itu hidup dengan kehidupan yang baik, dan dia akan berjaya di dunia serta di hari akhirat kelak. Serta di hari akhirat kelak. Dan dialah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada hamba-hambanya. Allah rezekikan keimanan kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Kerana itu, dalam kehidupan, beriman kepada Allah adalah tunjang yang paling utama sekalian. Tunjang yang paling utama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Rasul-rasul semuanya, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, Allah taala sebut iman ni seperti tunjang pokok yang besar. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun
wa far'uha fis sama'. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimatan tayyibatan, kalimah yang baik, kasyajaratin tayyibah, seperti pokok yang baik, asluha thabitun, akarnya tetap teguh, wa far'uha fis sama', dan cabangnya melangit tinggi. Jadi iman ni dengan dialah seorang itu akan mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi awal kepada cabang iman mestilah tidak dapat tidak. Kalau kita belajar rukun iman, kita ada 6 rukun iman. Yang pertama daripada kunci ataupun cabang keimanan ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asal yang pertama. Okey. Jadi asal yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Asas kepada iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Ini kita sebut tadi. Okay. Dan Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ayat ni Allah Ta'ala dah panggil orang beriman dah. Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk senantiasa beriman. Kan pelik tu kan? Orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Kenapa nak perintahkan orang yang sudah beriman? Patutnya perintahkan orang yang belum beriman dengan keimanan. Jawapan dia, kita kena senantiasa memperbaharui iman. Sebelum ni kita dah baca satu hadis Nabi SAW sebut angin gini. Al-iman la yakhlaq. Iman itu akan lusuh dalam diri seorang daripada kamu seperti mana lusuhnya pakaian. Mintalah kepada Allah untuk memperbaharui iman. Jadi betul lah yang beriman, berimanlah kepada Allah. Maknanya orang yang sudah beriman kepada Allah pun mesti senantiasa memperbaharui iman dia. Baik. Beriman kepada Allah ni bukan sekadar beriman kepada Allah dengan namanya semata-mata. Beriman kepada Allah ni bukan beriman kepada Allah dengan namanya semata-mata, malah ada inti kepada keimanan itu. Okey. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati muttafaqun ala sahih, iaitu hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqih wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Islam diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka dirinya dan hartanya terpelihara daripadaku kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya adalah bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi hadis ni Nabi SAW kata inilah perkara yang paling utama Nabi diperintahkan dengannya, iaitu mengajak manusia beriman kepada Allah. Dan
dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sahihnya, dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tahu bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini cabang iman yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, a'laha la ilaha illallah. Iman itu 70 lebih cabang, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sebab tu dimulakan dengan cabang ini yang paling tinggi sekali. Baik, sebagaimana kita sebut tadi, iman kepada Allah ni bukan semata-mata mengenal nama Allah. Sebab orang kafir dulu pun dia kenal nama Allah. Okey? Orang kafir dulu, Abu Jahal, kenal nama Allah. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah dengan sifat yang sebenar. Kita bahaskan, iaitu beriman kepada Allah dalam mentauhidkan dia. Beriman kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan dia. Orang jahiliyah, dia bukan tak kenal Allah, dia kenal. Tapi yang menjadi masalah bagi mereka ialah nak mentauhidkan Allah. Dari sudut apa? Dari sudut ibadat kepada Allah. Beriman kepada Allah merangkumi 3 aspek sebagaimana yang kita dah maklum sebelum daripada ini, iaitu mentauhidkan Allah pada ketuhanannya. Yang kedua, mentauhidkan Allah pada ibadatnya. Dan yang ketiga, mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini sebagaimana yang dimaklumi dan dinyatakan. Kenapa orang jahiliyah dulu tidak beriman kepada Allah? Bukan kerana mereka tidak mengenali Allah, tetapi mereka tidak mau meninggalkan sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rujuk kepada Quran, cerita dalam Quran ni semuanya berkisar tentang beriman kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Beriman kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling utama. Sebab tu bila sebut la ilaha illallah ni sangat agung. Okey? Sangat agung. Di mana kalau kita perhati, semua hidup kita ni adalah urusannya untuk mentauhidkan Allah. Kalau kita perasan, selepas daripada kita solat, kita diajar zikir la ilaha illallah. Lepas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kita ada 3 kali la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. 2. Kemudian la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada 3 kali la ilaha illallah. Kalau kita kembali kepada zikir selepas salat menurut sunnah Nabi, ada 3 kali la ilaha illallah. Ingat tak? Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Yang ketiga,
la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. 3 ni dia bukan sekadar zikir semata-mata. Pagi tadi pun selepas daripada subuh duk sembang dengan jemaah di masjid, ada yang tanya, apa hukum ustaz, ada orang kata tak boleh gantung ayat Quran di rumah. Saya kata kalau ikut maksud gantung tu, tanya dia sebab apa. Dia kata kalau gantung tu sebab dijadikan tangkal dan azimat nak melindungi rumah daripada gangguan, gantung tu saya kata tak boleh lah. Sebab dia dah jadi maksud dia tu sebagai tangkal dan azimat yang boleh kita elak daripadanya lah, walaupun ayat Quran. Tapi sifat gantung tu bukan tujuan utama dia diturunkan. Ataupun yang kedua, saya kata berat lagi, dia gantung tu dia tak anggap pun Al-Quran tu sebagai ayat Quran, tapi dia gantung tu anggap ia adalah perhiasan. Oh, cantik lah, tulisan ni cantik lah, macam corak-corak. Jadi daripada gantung gambar pemandangan, gambar bunga ros, gambar apa, digantung ayat Quran sebagai corak hiasan semata-mata. Jadi saya kata itu lagi berat daripada yang pertama. Sekurang-kurangnya yang pertama tu dia tahu ni ayat Quran, kemudian dia nak ambil keberkatan daripadanya, kemudian bagi dari sudut dia tahu tentang Quran tu betul, cuma dia menganggap Quran tu frame tu ada tangkal dan azimat dan sebagainya, yang tu tak patutlah. Tapi kalau dia hanya sekadar anggap corak lukisan sebagai ganti pemandangan, saya kata tu berat lagi. Sebab apa? Sebab bukan tujuan Al-Quran diturunkan untuk itu. Quran diturunkan untuk dibaca. Al-Quran ini untuk tujuannya dibacakan. Jadi samalah dengan zikir. La ilaha illallah ni dia dibaca bukan sekadar ritual semata-mata, tetapi ada maksud daripada zikir tersebut. Maksud daripada zikir tersebut ialah setiap selepas solat kita memperbaharui iman kita kepada Allah. Sebab dia adalah cabang yang paling tinggi sekali. Setiap kali lepas solat tu kita perbaharui dah iman kita. Sebab dia adalah kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selepas kita solat kita nak suruh sedar. Pagi tadi pun antara yang kita dah sembang bincang-bincang masalah, ada orang tanya masalah niat. Dia kata, ustaz, kenapa saya selalu terganggu niat kita, naik niat. Dia nak ambil semayang tu, ambil dah semayang, di tengah-tengah ambil semayang tu dia kata, saya lupa lah tadi saya dah niat ke belum untuk ambil wuduk ni. Jadi kita pun duk bincang masalah niat pagi tadi tu, macam-macam lah keluar cerita ni. Masalah tentang, saya kata memang syaitan ni bab niat ni antara favourite dia. Favourite syaitan ganggu ibadat manusia ni ialah masalah niat. Orang niat jahat dia tak ada teragak-agak, tak ada ragu-ragu. Aku niat ni nak curi. Bila dia nak ambil barang, aku niat dah ke tadi nak curi kerana apa? Dia tak ada gangguan masalah buat maksiat ni. Tapi bila buat ibadat ada je gangguan, pasal syaitan suka ganggu. Antara tempat gangguan syaitan, niat ni kita buat kerana dua jenis, dua perkara. Pertama, niat untuk membezakan jenis amalan. Yang kedua, niat ni ialah untuk membezakan tujuan kita beramal. Niat untuk membezakan jenis amalan antara solat zuhur dengan solat asar, 4 rakaat sama 4 rakaat, yang membezakan dia hanyalah niat. Yang kedua, tujuan niat adalah untuk membezakan matlamat dan maksud ibadat tersebut. Kalau maksud tersebut kerana Allah, dapat pahala. Kalau maksud tersebut bukan kerana Allah, tak dapat pahala. Jadi syaitan ni dia suka ganggu. Kita pun sembang sampailah kepada maksud apa? Bila masalah niat kerana Allah ni, bila orang nak solat, dia duk jaga pasal niat dia,
sehingga lupa tentang lafaz takbiratul ihram. Orang ganggu ni sampai ke tahap bila dia semayang Allahu Akbar, dia lupa dah bahawa dia masuk solat tu dengan lafaz takbir Allah Maha Besar. Sebab apa? Dia tak ingat kepada Allah sebab dia duduk orang panggil, duduk tersekat, terhalang dalam nak usalli, duduk dah masuk dalam hati dia ni. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati dia ni duduk main. Sedang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Allah Ta'ala ni dia tidak buat bagi seorang manusia ada dua hati. Maknanya hati dia kalau sibuk dengan masalah niat ni, dia terlupa dah kepada nak mengingati makna Allahu Akbar tu. Boleh faham tak? Ni, bila kita sebut Allahu Akbar tu bukan lafaz biasa-biasa saja-saja kita sebut. Pada kalimah Allahu Akbar adanya makna Allah Maha Besar. Tapi bila dalam hati kita ni duk sibuk dengan usalli, hati kita ni dia tak boleh mikir dua benda dalam satu masa. Mana nak fikir usalli lagi, mana nak fikir Allahu Akbar lagi. Jadi sebab tu masalah antara tempat gangguan syaitan adalah masalah niat, supaya manusia sibuk dengan usalli lafaz tu, dia lupa kepada menghayati makna sebenar Allahu Akbar. Sedang dalam zikir semuanya ada maksud yang Allah Ta'ala nak kepada kita. Allahu Akbar kita semayang. Setiap kali takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas daripada semayang, kita pun astaghfirullah, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali kan kita sebut. Tujuan apa semua tu? Untuk memperbaharui iman kepada Allah. Jadi orang beriman kepada Allah ni, kalau bolehlah, sepatutnya bagi dia setiap kali dia semayang berakhir dengan salam, kemudian dia perbaharui lagi syahadah dia, perbaharui keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, perbaharui iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita maksudkan. Beriman kepada Allah ni bukan sekadar semata-mata menyebut nama Allah tetapi memahami hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan ubudiyah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita terus kepada asal yang kedua, cabang kedua lah. Okay. Sebab kita pun tak nak lama-lama satu. Kita dah bincangkan masalah tauhid dah sebelum daripada ni. Yang kedua, cabang keimanan yang kedua ialah beriman kepada semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengurniakan selawat dan salam ke atas mereka semua. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang sama kita bacakan tadi, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Iaitu semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Okay, dalam hadis menyebut, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di tentang hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Okay. Beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Sama juga, iman kepada Allah ni, iman kepada malaikat ini, iman kepada para ni, beriman kepada para rasul.
Beriman kepada para rasul. Para rasul ni ialah inti kepada syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tidak beriman seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad sehinggalah dia beriman kepada sekalian rasul. Kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad saja dan mengingkari satu daripada rasul-rasul yang lain, maka cukuplah dengan mengingkari seorang rasul menyebabkan dia kufur dengan semua rasul. Walaupun rasul tu kita tak hidup di zaman dia. Contohnya kita lah ni, kita hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat kita lah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia kata aku nak ikut Nabi Muhammad je, aku tidak beriman kepada selain Nabi Muhammad. Ataupun dia beriman dengan nabi-nabi lain, dia tak beriman salah satu je. Dia menolak Nabi Musa kah, dia menolak Nabi Isa kah, atau dia menolak seorang dari rasul-rasul dari yang telah diutuskan oleh Allah. Jadi kalau dia mengingkari satu rasul, cukuplah untuk menyebabkan dia kufur. Jadi tak boleh kita mengingkari walau seorang pun dari rasul-rasul. Dan rasul ni kita beriman kepadanya ada dua tahap. Pertama, secara ijmal. Ijmal ni secara umum. Ada berapa ratus ribu rasul, kita kata ramai. Semua yang Allah Ta'ala utuskan, kita beriman kepadanya dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan semua nabi-nabi dan rasul-rasul ini untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Yang tak kenal pun kita kata aku beriman dengan semua rasul. Itu adalah iman secara umum. Dan kita hak tak kenal tu tak boleh kata apa dah lah. Kita beriman kepada mereka yang kita kenal ke yang kita tak kenal, semua rasul ni kita beriman bahawa mereka adalah utusan Allah secara benar. Yang kedua tahap beriman ialah secara khusus. Secara khusus ni ialah beriman dengan rasul-rasul yang telah disebutkan nama-nama mereka. Rasul-rasul yang telah disebutkan nama-nama mereka. Ada 25 rasul. Kita beriman dengan nama-nama dia. Kita beriman dengan risalah dia. Kemudian dalam banyak-banyak rasul kita beriman dan mengikut syariat satu daripada semuanya. Itulah syariat kita. Kita kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila kita ikut syariat Nabi Muhammad, kita memang kena betul-betul ikutlah. Itu makna iman. Iman ni bukan sekadar aku ni umat rasul, tapi bila buat ibadat ikut selera kita. Tak. Beriman kepada rasul erti kata mereka adalah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita kena ambil semua ajaran yang diajarkan oleh rasul dan mengamalkannya. Okey. Cabang yang ketiga. Cabang yang ketiga ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Sama juga, beriman dengan malaikat ni ada dua. Sebagaimana rasul juga. Sebab rasul, dua-dua ni adalah rasul. Malaikat pun rasul. Rasul dalam arti kata ada dia mereka ni sebagai utusan Allah kepada manusia. Dan malaikat ni juga ada yang kita kenal dan ada yang kita tak kenal. So sebab tu malaikat dengan rasul ni ada persamaan dia. Pertama, iman secara umum. So kita beriman malaikat ni wujud. Malaikat ni ada. Bilangan mereka banyak mana kita pun tak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentera-tentera Allah ni melainkan Allah. Dan kita tak tahu macam mana rupa dia, macam mana saiz dia,
Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang duduk di kiri kanan manusia, ada yang mencatat. Semua secara umum kita beriman malaikat ni ada. Jumlah dia tak ramai. Jumlah dia terlalu ramai. Kita pun tak tahu. Kemudian cara yang keimanan yang kedua, kita beriman secara khusus pada apa yang diperkenalkan nama-nama mereka kepada kita. Sama dengan Rasul tadi lah. Yang kita kenal siapa? Jibril, Mikail, Israfil, kemudian malaikat pencatat, kemudian malaikat, ada malaikat maut, nama yang kita kenal. Yang kita kenal beriman dengan nama-nama mereka. Yang kita tak kenal beriman kepada mereka secara umum. Okey? Dan kita beriman mereka ni ada tugas fungsinya masing-masing. Ada tugas fungsinya masing-masing. Ada yang menyampaikan wahyu sebagaimana Jibril, ada yang meniup sangkakala Israfil, ada malaikat mungkar nakir yang tanya dalam kubur. Malaikat-malaikat ada kerja masing-masing. Kita semua tahu. Dan ada malaikat yang kerja dia sujud dengan rukuk dan sujud je kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara cabang iman kita kepada malaikat, okey. Dan kita juga beriman bahawa mereka ni diciptakan daripada cahaya. Diciptakan daripada cahaya. So beriman secara umum cukup dah bagi kita. Kalau kita tak tahu yang tafsil, kita beriman malaikat tu ada, Jibril menyampaikan wahyu, 2-3 perkara yang kita tak okey dah. Okey dah. Dan ada faedah yang besar lah bila kita beriman kepada perkara-perkara yang begini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan ada malaikat yang duduk meraung majlis ilmu. Majlis ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong dari kalangan mereka yang dicatat nama mereka oleh para malaikat sebagai orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelum daripadanya. Semua daripada kitab yang diturunkan sebelum daripadanya. Sama juga. Oleh kerana di kalangan kitab ni ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu. So kita beriman dengan yang kita tak tahu secara ijmali, secara umum. Dan kita beriman kepada yang kita tahu secara khusus dengan secara khusus. Jadi ada Rasul daripada 124,000 Rasul yang kita dengar jumlah mereka. Daripada mereka ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Begitulah juga daripada kalangan kitab. Ada kitab-kitab ni yang kita tahu nama dia, ada yang kitab-kitab kita tak tahu nama dia. So bagi rasul-rasul yang kita tak tahu dan kitab yang disampaikan kepada mereka pun kita pun tak tahu, kita kata kita beriman bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang tafsir yang kita tahu secara khusus, nama-nama dia ada 4 yang kita tahu. Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Hanya yang kita tahu lah. Hal kita tak tahu tu kita beriman secara umum bahawa Allah ni ada kitab-kitab yang dia turunkan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksud dia, okey, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul, kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab suci, kepada kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Jadi beriman kepada kitab kita, iaitu kitab Al-Quran
dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Jadi ini cabang iman lah. Ini adalah cabang iman. Dan antara inti yang kita kena beriman kepada kitab-kitab ni, bila kita beriman kepada kitab, kita mesti tahu tujuan kitab ni diturunkan kenapa. Dan inti yang terkandung dalam kitab ni secara keseluruhannya, tujuan dia apa? Okay. Jawapan dia, semua kitab-kitab ni adalah bertujuan mengajak manusia beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Dan ini adalah inti kepada dakwah ke semua rasul-rasul. Wa annaha kullaha mustamilatun ala usulil iman istittah. Dan inti dalam kitab ni ada semua 6 rukun iman yang kita ada. Mana sebagaimana Nabi Muhammad datang bawa 6 rukun iman, begitulah yang Nabi-Nabi dulu lain pun bawa 6 rukun iman. Bukan Nabi dulu ada 3 rukun iman, kita ada. Sebab iman ni benda yang sama pada semua rasul. Mereka berbeza pada sudut ibadat dan syariat. Tapi dalam soal iman, sama. Jadi sebagaimana kita beriman, mereka semua rasul ni mengajak beriman kepada Allah, kita juga beriman bahawa semua rasul-rasul mengajak kepada ke-6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Okey? 6 rukun iman ni semua ada belaka. Wa anna da'watal anbiya'i wahidatun. Kita beriman bahawa dakwah para rasul itu sama. Dakwah pada para rasul pada 6 rukun iman tu adalah sama. Kemudian dalam inti keimanan kepada Alkitab juga, wa na'taqidu annaha kullaha wahyullahi wa tanzilih. Dan kitab-kitab ini semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Dan semua para rasul telah menyampaikan kitab-kitab itu kepada umatnya dengan sepenuhnya atau selengkapnya. Wa annaha mustamilatun 'alal huda wal falahi was sa'adati wan najah. Okey. Dan semua dalam kitab itu merangkumi hidayah, kejayaan dan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Siapa yang beriman dengannya, dia mendapat kebaikan, dan siapa yang tidak beriman dengannya, dia tidak mendapat kebaikan. Kemuncak daripada itu, kita beriman bahawa sebaik-baik kitab, yang paling terakhir, yang paling sempurna, yang menghimpunkan segala kebaikan adalah kitab Al-Quran. Adalah kitab Al-Quran yang kita sedang baca, ada bersama dengan kita, boleh tengok, boleh baca, boleh perhatikan, boleh tadabbur. Maka itulah sebaik-baik kitab. Okey. Dan cabang yang kelima, ialah beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan buruk adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Qada dan qadar, beriman bahawa baik dan buruk adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ni kebanyakan kitanya dari sudut lafaz beriman.
tapi menghayati makna semua kebaikan dan keburukan yang datang daripada kita, yang datang dari Allah, yang ni perlu kepada keimanan yang kukuh dan teguh. Okey. Apa erti beriman dengan qada dan qadar? Beriman dengan qada dan qadar ialah beriman dengan ilmu Allah yang azali, bahawa semua yang berlaku ini tidak akan berlaku melainkan dengan ketentuan dari Allah, dan Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan ketetapan yang detail sejak sebelum daripada penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Dan kita beriman daripada yang ditetapkan oleh Allah 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka semua yang ditetapkan itu akan berlaku. Dan tidak akan berlaku apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mengimani iman dengan takdir, kita ada 4 rukun. 4 rukun beriman dengan takdir. Rukun yang pertama beriman dengan takdir ialah beriman dengan ilmu Allah yang maha luas. Beriman dengan ilmu Allah yang maha luas bererti Allah tahu setiap perkara sebelum dia berlaku, setelah daripada dia berlaku, dan tidak ada yang terselindung dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu martabat yang pertama, beriman dengan takdir. Martabat yang kedua ialah setelah Allah tahu, Allah telah memerintahkan untuk ditulis segala takdir. Makna takdir ni berada dalam ilmu Allah dan ditetapkan oleh Allah, kemudian dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman ataupun sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sebut kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala telah menetapkan takdir atau menulis takdir makhluk ni sebelum diciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Okay. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala cipta adalah al-qalam. Ada orang lain dia kata makhluk pertama nur. Sehingga manusia ni dibuat daripada cahaya. Kalau masuk dalam diri, dalam tubuh kecil ni sampai ke tahap atom dan subatom tu, dia jumpa cahaya. Jadi manusia ni dibuat daripada cahaya. Jawapan dia tak betul. Yang betul, makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan ialah al-qalam. Ni al-qalam. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada qalam tersebut, uktub, tulis. Qalam pun jawab, Rabbi wa madza aktub. Ni Nabi sebut ni, wahai Tuhanku, aku nak tulis apa? Allah Ta'ala kata, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi al-qalam pun tulislah semua yang Allah Ta'ala takdirkan itu, dia tulis pada catatan yang ada tersimpan di sisi Allah yang kita panggil Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat tertulisnya segala takdir. So itu tahap yang kedua. Setelah Allah mengetahui semua yang akan berlaku,
Allah tulis semua yang akan berlaku. Martabat yang ketiga, al-masyiah, annal umura kullaha bimasyiatillahi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Martabat yang ketiga adalah al-masyiah, itulah kehendak. Kehendak. Apa yang Allah kehendaki berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak berlaku. Tidak berlaku. Maknanya kehendak. Setelah daripada Allah tahu, kemudian Allah tulis, kemudian Allah berkehendak. Apa yang takdir ni, semua yang berlaku dalam takdir ni berlaku dengan kehendak Allah. Allah nak benda tu berlaku. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku. Okey. Martabat yang keempat ialah martabatul khalqi wal ijad. Martabatul khalqi wal ijad, yakni apa yang Allah kehendaki itu pasti akan berlaku. Okey. Jadi ada kaitan antara masyiah dengan al-khalq. Martabat ketiga ni yang berlaku tu adalah dengan kehendak Allah. Takdir tu berlaku sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan terjadi. Yang ketiga, yang keempat ialah martabat al-khalq wal ijad, itu kejadian dan penciptaan. Bila Allah kehendaki sesuatu, maka pasti akan berlaku apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman bahawa apa saja yang kita buat semuanya makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi sebab tu kita kata dalam keimanan kepada takdir ni, apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku, dan tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Termasuklah dalam urusan rezeki, ajal, sakit, sihat. Ni cerita pagi tadi jugalah, panjang cerita pagi tadi sampai banyak pagi tadi. Lama tak jumpa. Lepas tu bila dah jumpa tu pakak mari nanya khabar, nanya soalan, cerita, sembang, berakhir di meja makan lah pastinya. Ajak makan pagi. Ada seorang Pak Syekh ni, dia cerita, saya berniaga ustaz, dia niaga, tapi dalam hidup ni saya rasa semua yang berlaku ni Allah dah susun semua dah. Kita nak ke tak nak ke mesti kita dapat. Dan kita ni jangan dengki, jangan apa pun dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain. Sebab dia dapat dengan takdir Allah, kita tak dapat pun dengan takdir Allah. Ada je benda akan berlaku, benda baik ke benda tak baik ke, sesuai dengan takdir Allah kepada kita. Dia kata saya berniaga, saya tak pernah terfikir nak berniaga, tapi seolah-olah Allah paksa saya jadi berniaga. Dia kata dulu waktu dia kecil dulu dia kerja dengan ayah dia lah, duduk berniaga, tak niat nak berniaga. Lepas tu ada orang mari datang ajar kira-kira, dia kata awak ni boleh faham ni ilmu kira-kira ni, baik awak masuk ITM zaman dulu. Dia pun hantar borang apa semua sekali, belajarlah. Daripada berniaga tolong ayah dia, mengajar, jadi belajar di ITM, ambil akaun. Habis belajar tu kerja sekejap di satu syarikat Bernas Edar ni. Kemudian berhenti kerja sebab ada orang ajak dia berniaga. Dia kata dia tak tahu apa nak berniaga apa tahu, tapi orang tu kata tak apa, dia ajar semua sekali. Dia pun daripada berhenti kerja tu makan gaji, kerja pula berniaga. Jual buku.
jual buku, dia kata macam-macam orang buat kat dia ni, tak nak bagi ni. Tapi Allah Ta'ala permudahkan sampai dia kata lah ni umur dia 81 tahun tu, sembang, boleh naik tangga, boleh pergi semayang surau. Alhamdulillah. Saya kata sehat dia pada kita. Tapi dia nak sebut apa? Pengalaman saya ustaz, dia kata dalam hidup ni kalau Allah nak bagi sesuatu, berlakulah sebagaimana hak dia nak bagi. Kita jangan tengok apa, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jadi itu pengalaman dia lah, cerita kepada kita. Jadi sebab tu kita kata dalam beriman dengan takdir bukan sekadar di mulut sahaja, tapi menghayati bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan kita ni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata dalam surah An-Nisa ayat 78, qul kullum min indillah, katakanlah semuanya itu adalah dari sisi Allah. Semuanya itu dari sisi Allah. Ini Al-Quran, ni ayat Quran. Dalam hadis pula dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahihain, ihtajja Adamu wa Musa faqala Musa ya Adam anta abuna khabbaytana wa akhrajtana minal jannah faqala lahu Adam ya Musa istafaka Allahu bikalamihi wa khatta laka at-taurata biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah qala fahajja Adamu Musa. Nabi Adam dan Musa saling berbalas hujah akhirat nanti. Nabi Musa kata, wahai Adam, engkaulah bapa kami, engkau telah mensia-siakan kami dan mengeluarkan kami dari syurga. Marahnya Nabi Musa kepada Nabi Adam, sebab kamulah Nabi Adam, kami ni keluar daripada syurga. Jawab Nabi Musa, jawab Nabi Adam, wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berkata-kata dengannya, menulis Taurat buatmu dengan tangannya. Maka adakah engkau mencelaku di atas suatu urusan yang ditakdirkan Allah berlaku ke atasku 40 tahun sebelum dia menciptakan aku? Baginda bersabda, Nabi Muhammad kata, maka Nabi Adam dapat mengatasi hujahnya Nabi Musa. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi keimanan dengan takdir ni nak menunjukkan bahawa semua yang berlaku ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah iman kita, salah satu daripada cabang iman kita. Adalah hikmah dah kenapa kebaikannya kita beriman dengan perkara tersebut. Supaya kita ni tidak menyesal atau tidak terlalu menyalahkan diri dalam urusan kehidupan kita, dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga urusan kehidupan kita, sebab semuanya berlaku dengan kehendak Allah dan tidak akan berlaku perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau apa yang berlaku dalam hidup kita hari ni, kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua perkara. Baik pun kita puji Allah, buruk pun kita puji Allah. Adalah tu hikmah kenapa Allah Ta'ala jadikan urusan hidup kita tu begini. Sabarlah di atas apa yang menimpa, tahanlah, mintalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dengan keimanan kepada tu bertambah iman, makin lama makin kukuh iman kita kepada Allah. Yang tu yang kita nak. Cabang iman yang keenam ialah beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat ni ada kaitan dengan keimanan kepada cerita setelah daripada mati. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cabang yang keenam ni kita nak sambung kemudian. Saya minta izin dulu untuk kita berhenti di cabang yang kelima ni, dan kita akan sambung pada cabang yang keenam, itu beriman dengan hari kiamat. Pada kehidupan kita sebenarnya yang saya sebut dari awal sampai akhir tadi,
ialah benda rukun iman yang kita semua sudah ketahui. Cuma sebagaimana yang saya sebut di awal kuliah tadi juga, bahawa iman ni kena senantiasa kita gilap, kita subur. Kalau kita tak berbicara tentangnya, kita tak belajar tentangnya, kita tak diskusikan dia, kadang-kadang tanpa sedar iman kita jadi lusuh je. Sebab tu kita kena minta senantiasa kepada Allah memperbaharui iman kita. Dan salah satu cara memperbaharui iman ialah kita mendengar tazkirah, mengingatkan diri kita dengan perkara-perkara keimanan sebegini. Mudah-mudahan dia senantiasa, kita rasa lemah semangat, datang dengan cerita-cerita ni, kuat balik semangat. Saya kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dulu kita tengok Tok Syekh ada orang siapa sakit duduk di katil pun masih lagi duduk mengajar, masih lagi duduk menulis. Rupa-rupanya kadang-kadang kita rasa perlu kita duduk dalam majlis ilmu, baik orang yang mendengar atau baik orang yang mengajar. Bila kita tak mengajar, kita sendiri pun lemah iman. Bila kita mendengar orang mengajar ni, kita jadi ada tambah kekuatan iman. Kalau tak mengajar pun kita baca buku ke, kita dengar kuliah ke, kita baca Quran. Asbab-asbab iman yang kita dah sebut dah sebelum daripada macam mana nak meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan kepada diri saya dan semua tuan-tuan yang dirahmati Allah, agar Allah mentaufikkan kita kepada asbab-asbab yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang macam kita nak hak rezeki tak adilah. Biar Allah Ta'ala tarik kita kepada rezeki kita ni tanpa kita. Yalah, rezeki ni kadang-kadang orang kata rezeki tak datang bergolek, betul. Tapi kalau benda dah jadi rezeki kita, Allah Ta'ala akan permudahkan untuk kita dapat rezeki tersebut. Jadi begitulah dengan hidayah. Boleh jadi kita minta kepada Allah taufik, Allah permudahkan kita untuk dapat hidayah. Ada orang duduk dalam majlis, dalam ruang lingkup orang ilmu. Mungkin ayah dia ahli ilmu, mungkin suami dia ahli ilmu, tidak kata ulama pun duduk dengan majlis ilmu semualah. Mungkin suami dia mengajar, mungkin suami dia pergi belajar, mungkin isteri dia duduk menengah semua, anak-anak dia mungkin duduk. Ada orang kerja di sekolah, ada orang kerja di universiti, ada orang jual buku. Tapi nak dapat ilmu ni, bukan semua orang yang duduk dalam lingkungan tersebut boleh mendapatkan ilmu. Jadi sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah tarik ubun-ubun kita, tarik diri kita kepada apa yang Allah Ta'ala redha dan kepada apa yang Allah Ta'ala suka. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berhenti setakat tu dululah pada pagi ni. Hari ni kuliah bermula, lepas lama cuti lah. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Kita ada atas salah dan silap, ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk menghadiri dan mengisi majlis ilmu, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.